Tak apa, no problem, tak apa. Anu ada hak memang kalau ikutkan memang hari itu anu tapi tak apalah kita yang penting insya-Allah no problem, jangan bimbang. Tuan-tuan, adik-beradik kita adalah apatah lagi mak ayah kita. Mak ayah kita mak teringin nak pergi langkawi misalnya. Lama tak pergi langkawi, mak teringin nak beli pinggan korek. Tuan-tuan kata lama, mak dah 73, korek apa, tak payah. Tuan-tuan bawa tuan-tuan pi bawa langkawi, pi tengok perecut. Mak tuan-tuan naikkan perecut. Naikkan, okey mama standby. Mak pun 73 naik perecut. Turun mati tu. Tuan-tuan muslim. Tuan-tuan tunaikan apa hajat, keinginan mak ayah kita, adik-adik kita, apa jiran kita, kawan-kawan di pejabat, apa dia minta tolong, apa hajatnya, minta tumpang. Kena ada orang minta tumpang, kadang-kadang kita tak boleh tolong tuan-tuan. Minta tumpang duduk satu kawasan, cuma jauh sikit lah, kena pergi jalan pun kita turunkan dia kat tempat kita. Naik taksi lah. Padahal apalah salah kita bawa sat tuan-tuan. Tuan-tuan duduk di halaman, dia duduk di badan turaga. Apa salah tuan-tuan pergi hantar dah sekejap? Mungkin tuan-tuan ada dah lewat 15 minit, 20 minit nak sampai ke rumah. Tapi 20 minit tu tuan-tuan, 20 minit tu berapa banyak Tuhan ganti untuk kita 20 minit. Wallahu a'lam, tak tahu. Rahmat dia, kasih sayang dia, sehat yang dia bagi pada kita, rezeki yang dia bagi pada kita. 20 minit dengan niat kita kalau kena betul sikit kita boleh tolong yang minta tolong tu sekali-sekala. Sekali-sekala maksud saya, kalau hari-hari tak ada yang hari-hari minta tumpang. Tu bukan minta tumpang, tu nak save budget. Sekali-sekala orang minta tolong. Apa salah tuan-tuan? Tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah, apa tak lagi masjid minta tolong? Apa salah kita sedekahkan dulu apa yang tak ada, apa lebih kurang tak ada. Tak. Yang kedua tuan-tuan, Nabi nak ajar pada kita. Saya bacalah sini tuan-tuan, biar kita nampak apa yang kita nak cuba sampaikan. Ya, baginda mampu untuk memberikan kepada orang yang minta, maka Nabi tidak akan tolak. Kalau datang seorang yang meminta-minta sedangkan Nabi SAW tidak memiliki apa-apa, maka baginda akan bersabda, ambillah dulu barang keperluan itu dari kedai fulan bin fulan secara bertanggung, nanti saya akan membayar harganya. Orang datang ke rumah kita nak bagi pahala, tengah relax-relax duduk di rumah baca surah tintang, tutup buka pintu. Haji, saya datang ni nak minta derma untuk buat sekolah anak yatim di Thailand. Kan minggu lepas saya dah bagi. Kita jawab, yang minggu lepas itu buat asramanya di Thailand, yang ni sekolah. Serupa lah minggu lepas. Minggu lepas saya dah bagi RM5. RM5 tu. Minggu lepas kan saya dah bagi RM5. Kita jawab, tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan isteri kita panggil kita makan nasi? Abang, makan nasi abang, nasi dah siap. Kan minggu lepas dah makan nasi. Nah tuan-tuan kita jawab, minggu lepas kan dah makan nasi apa? Tapi kalau orang datang rumah kita minta nak sedekah ni, nak bagi pahala percuma pada kita ambil lah berapa yang ada, kita minggu lepas kan dah bagi. Sebab itu tuan-tuan, dalam kitab Tabiul Rafi'i dia ada apa tuan-tuan? Dia kata apabila kita beramal, lepas beramal lupakan amalan kita, supaya kita tak ingat. Bila kita dah beramal kita, bila kita ingat tuan-tuan, kita jadi puas. Aku hari ni solat subuh berjemaah, lepas tu aku duduk mengaji, balik ke rumah aku sembahyang duha, zuhur lagi aku sembahyang jemaah, petang lepas zuhur aku baca Quran, malam aku datang solat maghrib jemaah, lepas tu aku mengaji, belajar ilmu, lepas tu aku balik sembahyang isyak. Balik sembahyang isyak aku ajar anak aku, okey lah. Malam tu pula aku tahajud, okey lah. Masa-masanya boleh tahan juga, okey lah aku. Berbanding Sulaiman sebelah rumah aku, dibanding dengan member dia pula. Tuan-tuan, bila kita rasa puas, apa jadi
Tapi kalau kita tak ingat, ya Allah, muhasabah diri, ya Allah, wala yang aku buat, yang aku nak mengaji tu pun ikhlas ke, yang aku nak datang mengajar tu pun ikhlas ke, yang aku nak sedekah tu pun adakah duit RM1 yang aku bagi tu cukup ke nak cover dosa-dosa aku? Sembahyang sunat aku mampu tak nak cover sembahyang aku yang lalu? Apa yang aku dah buat ni mampu tak aku nak balas jasa mak ayah aku? Tuan-tuan, bila jadi macam ni tuan-tuan, kita jadi tak puas, kita tak ingat. Tuan-tuan, Nabi ni punya nak tolong orang, tapi kita ni tuan-tuan selalu kira nak tolong orang. Orang tu minta susah bagilah tuan-tuan, jangan sampai tak bagi. Tuan-tuan, lalu di kedai lalu dia makan, tiba-tiba datang si buta dan si celik. Kita menyanyi dia datang, si buta dan si celik. Apa salah tuan-tuan bagi 10 sen ke 50 sen ke? Mana tahu yang 10 sen tuan-tuan bagi tu Allah besar pahalanya. 10 sen yang tuan-tuan bagi itu, Tuhan selamatkan kita daripada api neraka Allah SWT. Dan baginda juga ada bersabda, siapa mati dan ia meninggalkan hutang, maka aku yang akan membayarkannya. Dan barang siapa mati dan ia meninggalkan harta pusaka, maka harta itu adalah untuk ahli warisnya. Inilah akhlak pemimpin yang bertanggungjawab terhadap umat. Yang kedua tuan-tuan, hadis ini nak beritahu pada kita barakah. Kenapa sahabat tadi itu dia nak kain kapan, dia nak buat jadikan kain kapan supaya dapat barakah Nabi SAW, keberkatan. Sebab itu dalam hadis yang lain tuan-tuan boleh jumpa satu cerita seorang budak duduk sebelah kanan Rasulullah minum air. Sebelum sebelah kanan Rasulullah gulam budak, sebelah kiri Nabi seorang tua syekh. Ya. Dua-dua ni tuan-tuan rebut pasal apa? Rebut nak minum daripada gelas Nabi SAW, nak ambil berkat Nabi, nak ambil barakah Rasulullah. Sebab itu Imam Ghazali kata, pada orang mukmin itu ada berkat, pada orang beriman itu ada barakah. Tapi kita ni kadang-kadang tuan-tuan cukup cawan ni tuan-tuan, tuan-tuan pergi negara Arab, Mesir ke, Saudi ke, tuan-tuan pergi rumah mereka sedia cawan berapa banyak? Sebiji je. Cawan sebiji itulah kursi. Cawan sebiji itulah. Betul tuan-tuan kalau pergi Mesir, orang akan minta minum daripada tuan-tuan punya apa, mineral water. Dia memang minta selamat. Maya dia minta dengan tuan-tuan. Boleh tak pergi aku air, aku nak minum air. Tuan-tuan kalau tak biasa ni siapa pula dia minta aku air. Kita biasa seorang untuk biji itulah tuan-tuan. Dia kongsi tuan-tuan. Imam Ghazali kata siapa yang sombong, dia tak mau kongsi minum, itu tuan dia sombong dia. Nah, Imam Ghazali kategorikan orang tu sombong. Tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nabi bila lepas minum air ni tuan-tuan, Nabi ni sangat berhati-hati. Bila Nabi nak bagi ni, Nabi teringat sebelah kanan aku ni budak, tapi dia ni duduk di sebelah kanan. Ya sebelah kiri ni aku pula orang tua, tapi dia duduk belah kiri, tapi dia orang tua. Ini apa tuan-tuan? Pertemuan dua aulawiyat. Aulawiyat budak sebelah kanan ni pasal sebelah kanan. Aulawiyat tua ni umur dia lebih tua. Tengok tuan-tuan, Nabi sangat teliti nak buat sesuatu perkara. Akhirnya Nabi cakap pada budak, wahai budak, ya ghulam, wahai anak, Nabi kata, aku minta izin daripada kamu wahai anak, boleh tak bagi aku, izinkan pada aku. Tuan-tuan boleh Nabi minta izinkan aku bagi cawan aku ni kepada syekh sebelah aku ini. Oh tuan-tuan, Nabi minta izin tuan-tuan. Kita dengan budak-budak kadang-kadang, ya Allah, setengah tempat lah tuan-tuan, dengan budak-budak ni, ya Allah, kasar. Budak-budak belakang. Ya tuan-tuan masjid. Budak-budak cukup takut. Wih, pakcik tu air takut. Tu bagai budak. Budak-budak belakang. Datang nak makan. Wih, kawan. Budak-budak tu slow je bisik dengan member. Orang tua pada tak nak makan juga. Kita kata budak-budak nak makan. Nabi tuan-tuan, Nabi minta izin. Anak, boleh tak aku izinkan aku bagi cawan gelas aku ni pada orang tua sebelah kiri aku. Bila jadi macam tu tuan-tuan, apa jawab budak tu tuan-tuan? Agak-agak budak tu jawab apa? Sorry ya Rasul.